أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita sentiasa menjadi seorang hamba yang bertakwa dan bersyukur kepadanya insya-Allah. Juga sama-sama kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih kurniakan lagi kita nikmat kesihatan, nikmat kelapangan, nikmat kekuatan untuk kita teruskan lagi puasa kita, yang mana hari ini hari ke-9. Mudah-mudahan insya-Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, surau dekat rumah saya minta untuk saya buat satu tazkirah ataupun kuliah khas sempena musim PKP ni. Surau pun tak boleh buka. Maka insya-Allah pada pagi yang berbahagia ini sama-samalah kita refresh balik ilmu kita berkenaan dengan zakat, yang mana zakat ini merupakan satu penyucian jiwa di samping kita mensucikan harta kita. Maksud zakat itu sendiri pun sudah pun menyucikan. Mudah-mudahan insya-Allah dengan zakat inilah insya-Allah duit kita, rezeki kita yang kita dapat insya-Allah diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pertamanya nak pergi lebih jauh lagi, maka sepatutnya kita perlu tahu, kita perlu maklum berkenaan dengan apa itu zakat. Apa beza zakat, infak dan sedekah. Tiga perkara ini, zakat, infak dan sedekah, yang mana ketiga-tiga ini berbeza definisi dia. Yang mana contohnya yang pertamanya untuk zakat. Zakat itu berasal daripada perkataan Arab, iaitu zakah, yang mana ada dalam Quran juzuk 30 zakahan sebagainya itu. Contohnya kat sini adalah sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Surah Asy-Syams ayat 9. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang menyucikan jiwa itu. Yang mana dapat disimpulkan juga para ulama memberi makna zakat ini itu subur, berkat dan terpuji. Dan seterusnya adalah daripada definisi-definisi ini, maka zakat ini kita boleh sebut membersihkan harta daripada bercampur dengan hak orang lain. Yang mana zakat ini mestilah daripada wang yang bersih, wang yang halal, wang yang suci, bukan daripada wang yang syubhah. Wang syubhah haram terkeluarkan zakat. Apatah lagi wang memang yang confirm haram, duit judi ke duit curi sebagainya, itu tak boleh nak dikeluarkan zakat, sebab tak sah zakat tersebut, sebab bukan milik sempurna si pengeluar zakat. Kemudiannya menyucikan jiwa manusia. Sebab apa? Bila sebut duit ini duit bersih daripada dia, duit halal daripada dia, maka tiba-tiba kemudiannya diminta pula untuk keluarkan sedikit daripada duit tersebut. Maka ada orang akan rasa, kenapa pula kena keluarkan zakat?
ini duit aku kerja dan sebagainya, kenapa pula kena bagi ke orang? Itulah nak katanya menyucikan jiwa kita. Daripada sifat tamak haloba, iri hati lalu menumbuhkan sifat terpuji sesama manusia. Kemudiannya zakat ini daripada sudut syarak pula, iaitu harta tertentu yang dikeluarkan dengan syarat-syarat tertentu kepada golongan, iaitu orang-orang tertentu. Namanya adalah asnaf zakat. Sini suka saya sebutkan, bila sebut asnaf ini adalah orang yang ditentukan oleh zakat, bahagian pengurusan zakat. Orang masjid pun tak boleh kata asnaf, sebab asnaf ini dia milik khas, istimewa untuk orang zakat tentukan. Sebab kadang kita kata biasa ada masjid-masjid sesurau, bantuan untuk asnaf. Bila sebut asnaf ini, maknanya kita kena bagi tahu lembaga zakat, beritahu orang zakat, tanya dia ni asnaf ke tidak dan sebagainya. Sebab ayat mudahnya bila sebut asnaf ini, kita akan nampak kepada zakat. Sebab itulah cubalah kita betulkan yang biasa kita, cuba tukar kepada yang memerlukan. Okay. Dan seterusnya adalah kewajipan berzakat. Kat mana kewajipan berzakat ini? Iaitu kewajipan berzakat ini pertamanya daripada ayat Quran. Dalil dia daripada ayat Quran. Quran banyak ditulis berkenaan zakat ini. Contohnya dalam surah Baqarah. Surah Baqarah adalah dari ayat-ayat muka surat yang pertama dia. Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada apa yang kami rezekikan mereka berinfak. Itu maksud infak. Kemudiannya ayat Quran lain lagi, biasanya Allah akan kepilkan dengan dua, iaitu wa aqimus salah wa utuz zakah. Dirikan solat dan juga tunaikan zakat. Dia mesti aqimus salah wa atuz zakah, dirikan solat dan juga berikan zakat. Itu. Nah, katanya bagaimana bila kita sudah pun mendirikan solat, maka insya-Allah bab zakat insya-Allah tak ada masalah. Sebab apa? Solat itu merupakan pengorbanan yang paling tertinggi dalam hidup kita. Walau macam mana kita keadaan sekalipun, nak tak nak kena dirikan solat. Maknanya bila dirikan solat itu, insya-Allah bab zakat tak ada masalah. Walaupun solat ini tak perlukan wang ringgit, tapi solat sebenarnya memerlukan pengorbanan yang besar daripada kita. Tengah buat sesuatu, tiba-tiba dengan azan kita boleh berhenti untuk solat, maka hebatlah tu. Tengah tengok TV dan sebagainya, Bilal lakukan azan, berhenti pergi solat, maknanya hebatlah tu. Maka insya-Allah bila mereka mendirikan solat, insya-Allah tiada masalah pada zakat. Kenapakah kita perlu berzakat? Itu sebab apa kita orang Islam. Sebagai seorang Muslim, yang mana Islam ini adalah agama tolong menolong, agama yang menekankan sifat ta'awun dan agama sejahtera. Maknanya orang kaya tolong orang miskin, dengan sebab demikian orang miskin akan bantu juga orang kaya. Cara bantuannya, orang kaya bagi duit kepada orang miskin akan menolong, mungkin dari segi tenaga, mungkin dari segi doa dan sebagainya kepada orang-orang kaya. Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan zakat ini kepada hamba-hambanya yang berkemampuan, untuk membantu golongan yang memerlukan pembelaan, seterusnya menjamin kemakmuran dalam masyarakat. Sebab apa? Zakat ini bila sebut ibadah, dia terikat dengan syarat dan rukun dia. Kalau kita lepas syarat dia, maka wajib kita keluarkan zakat. Kalau kita tak cukup syarat dia, walaupun satu, contohnya syarat ada 5, kalau kat sini syarat wajib zakat ada 5, kita ada 4 je, satu je yang tak cukup, maka tak boleh, orang kata apa, tak wajib keluarkan zakat. Kalau kita ada satu je yang cukup, 4 yang tak cukup, lagilah tak wajib. Tak wajib bukan tak boleh, tak wajib keluarkan zakat.
Katanya itu Islam menekankan untuk kita sama-sama tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kita dalam perkara ketaatan dan juga ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam perkara maksiat dan juga kemungkaran. Seterusnya, menjamin kemakmuran dalam masyarakat. Ialah bila dah masyarakat bantu-membantu, tolong menolong, maka insya-Allah makmurlah masyarakat kita. Bagi golongan kaya, zakat merupakan mekanisme yang mendidik jiwa mereka supaya sentiasa tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam saya sebut tadi, iaitu duit tu duit kita. Kita usaha, kita kerja siang malam dan sebagainya. Tiba-tiba sampai satu masa kita kena keluarkan zakat. Maka ada orang akan sebut, ini kenapa perlu bagi kat orang pula, suka hati akulah. Itu maknanya sifat tamak haraba. Ada orang yang kata Allah ruginya, tak wajib keluarkan zakat, tapi dia keluarkan juga. Maka itulah dia yang antara mereka yang terbaik. Dengan kata lain, ibadah zakat berupaya menyucikan jiwa golongan kaya daripada sifat-sifat tamak haraba dan mementingkan diri sendiri. Itu untuk orang kaya. Manakala untuk orang yang menjadi asnaf zakat ataupun orang yang kurang berkemampuan, maka sebenarnya zakat ini merupakan suatu galakan untuk mereka menjadi kaya sebagaimana orang kaya. Sebab apa? Mereka tengok orang kaya boleh bersedekah, mereka akan rasa susah hati kenapa mereka tak boleh bersedekah. Bahkan mereka terima pula sedekah tersebut. Maka ada orang yang jenis orang kata apa, rohani dia dididik dengan sikap orang kata tidak minta-minta, ni akan berusaha untuk naikkan taraf hidup dia untuk menjadi pengeluar zakat pula, bukan penerima zakat. Itu yang sebenarnya. Bukannya kita bergantung harap terus kepada zakat selama-lamanya. Sebab zakat ini ada tempoh masa dia. Sampai masa dia kita automatik berhenti, maka ada orang yang susah hati, ada orang yang menyalahkan pusat zakat ke dan sebagainya. Maka itulah sepatutnya sikap yang perlu kita jauhi, dan sepatutnya kita didik untuk sama-sama masyarakat kita sentiasa galakan kepada masyarakat kita untuk menjadi pengeluar zakat. Sebagaimana pada zaman Khalifah Umar Abdul Aziz, tak ada penerima zakat, pengeluar zakat je semua. Maka bila jadi macam tu, mana insya-Allah masa tu semua orang Islam, alhamdulillah, semua dah kaya raya. Insya-Allah masa tu Islam akan menjadi terbaik insya-Allah. Dengan terlaksananya amalan zakat dalam masyarakat, kekayaan tidak terkumpul dalam kalangan golongan kaya sahaja. Sebaliknya, sebahagian daripada kekayaan itu dikongsi bersama golongan susah dan memerlukan. Semakin kaya umat Islam, semakin banyak zakat dapat dikutip. Semakin banyak pula harta yang dapat diagih-agihkan kepada mereka yang layak ataupun asnaf yang layak. Natijahnya, negara menjadi makmur di bawah lembayung zakat ini. Mana juga kadang kita akan sebut bab zakat ini, kawan ni dah kaya, kenapa zakat bagi dan sebagainya. Maka bagilah sepenuh kepercayaan dan amanah kepada pusat-pusat zakat di setiap negeri masing-masing. Mereka rasa tak adalah nak fokus kepada perkara-perkara duniawi, tapi mereka tetap berusaha untuk bantu mereka yang memang asnaf yang berkelayakan. Mungkin ada tempat terlepas pandang dan sebagainya, maka sama-sama kita lah yang jadi orang tengah kepada mereka. Cuma jangan cepat-cepatlah kita viralkan dan sebagainya. Sepatutnya kita hubungi mereka dulu. Mudah-mudahan sebab mereka sama mereka, pusat zakat sama zakat senegeri ini, mereka ada link masing-masing, mereka ada kontak masing-masing. Maka jangan risau, insya-Allah. Kita yang membantu, nak membantunya, bantulah. Tak ada masalah pun. Kita sebenarnya kalau kita bantu pun, kita juga merupakan akan menjadi sebahagian daripada orang zakat. Cumanya tugasan pusat zakat itu tak terlepas juga. Mereka juga kena bantu juga, pantau dan sebagainya. Macam saya sebut tadilah, bantuan zakat ini bukannya selama-lamanya. Mungkin di pihak pengurusan mereka ada orang kata apa, mereka ada tapisan-tapisan yang perlu mereka buat untuk melayakkan. Sama-samalah kita
sangka baik, insya-Allah. Dan seterusnya adalah kita kepada syarat wajib zakat. Saya sebut tadi, syarat ada 5. Kalau kita cukup 4, tak cukup satu lagi, maka tak wajib keluarkan zakat. Kalau kita ada 3 syarat wajib, kita lepas syarat wajib 3, 2 tak lepas, maka juga sama juga tak wajib keluarkan zakat. Dia tak wajib nak keluarkan, alhamdulillah, sunat, bagus, alhamdulillah. Antara ada 5 syarat am yang mewajibkan seseorang itu menunaikan zakat. 5 syarat itu adalah, ini syarat am, syarat umum sahaja. Sebab apa? Nanti di bahagian-bahagian zakat nanti, zakat ada 8 bahagian zakat itu sebut, mereka ada syarat khas. Syarat khas untuk setiap bahagian zakat. Zakat bukan ada zakat fitrah sahaja. Zakat ada banyak, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Okey. Bulan puasa, bulan Ramadan, memang fokus aimnya pada zakat fitrah saja. Sebab zakat fitrah ini daripada 1 Ramadan hingga 30 Ramadan ataupun 29 Ramadan. Maknanya sebelum solat sunat Idul Fitri, itulah tempoh zakat fitrah. Maka tahun ini solat Idul Fitri dibuat di rumah masing-masing, maka bayarlah awal. Okey. Juga sama juga dalam tempoh yang singkat ini, sekarang ini kebanyakan pusat-pusat zakat negeri ada online masing-masing. Sebenarnya kalau kita tak jumpa dengan amil zakat pun, kita bayar guna online pun tak ada masalah. Dunia makin moden, kita ada teknologi yang boleh untuk kita beribadah, insya-Allah, tunaikan kewajipan kita. 5 syarat umum itu, yang pertamanya ialah mestilah dia adalah sebagai seorang Muslim. Hanya orang Islam yang diwajibkan berzakat. Pemberian daripada orang bukan Islam tidak dianggap sebagai zakat. Bagaimana pula kalau saya, contohnya kalau sahabat saya yang bukan Islam nak membayar zakat, terima sahaja. Cuma kita tak iktiraf dia sebagai zakat. Dia tak akan masuk. Dia akan masuk ke kategori lain, iaitu sedekah ataupun sumbangan. Yang keduanya, merdeka. Merdeka ini adalah bukan hamba lah. Hanya Muslim yang merdeka sahaja yang wajib zakat. Golongan hamba tidak diwajibkan berzakat kerana diri hamba itu sendiri adalah milik tuannya. Sekiranya si hamba mempunyai kekayaan melebihi nisab, maka tuannya yang wajib mengeluarkan zakat ke atasnya. Ada hamba yang tuan dia, pemilik dia bagikan dia kebebasan untuk mengumpul harta, yang mana kemudiannya hartanya lebih daripada nisab dia, maka tuannya lah yang akan keluarkan zakat bagi pihaknya. Sebab harta hamba dia adalah harta tuannya. Cuma tuannya bagi hak itu, bagi kebebasan itu kepada hambanya. Itu beza dia lah. Maknanya hamba tuannya kata ke hamba dia, kamu adalah hamba aku, tetap hamba aku sekalipun, tapi aku bagi kebebasan, kamu nak meniagakan sebagainya, duit tu duit kamu. Tapi jadi apa-apa kat hamba dia, maka duit itu akan jadi milik tuannya. Yang ketiganya adalah sempurna milik, al-milkul tam. Al-milkul tam, iaitu harta itu perlu dimiliki zat dan manfaatnya 100% dan tiada halangan apapun untuk digunakan dengan apa cara sekalipun. Wujud hak at-tasarruf kepada pemilik harta. Maknanya contohnya zakat pendapatan, zakat perniagaan. Dia niaga, perniagaan tersebut memang 100% milik dia, maka dia wajib keluarkan zakat. Yang keempatnya, cukup nisab. Cukup nisab ini adalah apa? Nisab adalah paras minimum yang menentukan sesuatu harta itu wajib dikeluarkan zakat atau tidak. Umumnya zakat harta disandarkan nisabnya kepada 85 gram emas. Namun ada beberapa jenis harta yang mempunyai nisab yang berbeza, dan hal ini akan diperincikan kemudian. Contohnya adalah disebutkan kalau bab puasa ini, contohnya puasa ini, nisab untuk puasa ini, kalaulah untuk zakat fitrah, contohnya kalau dia boleh sediakan sarapan pagi, makan pagi pada Idul Fitri, maka dia wajib keluarkan zakat fitrah baru.
bukan zakat pendapatan. Kalau zakat pendapatan, contohnya di negeri Selangor ini, Lembaga Zakat Selangor tetapkan nisab dia adalah sebanyak 13,000 berapa dah, saya dah lupa sekian-sekian, sebab dia berubah setiap tahun, dia berubah 13,600 berapa dah. Maknanya kalau dapat nisab dia 14,000, wajiblah keluarkan zakat. Yang kelimanya adalah cukup haul. Haul ini adalah setahun milik sempurna itu. Milik sempurna disimpan selama 354 hari mengikut tahun hijrah atau 365 hari mengikut tahun masihi. Bagi zakat pertanian dan galian, haulnya adalah semasa harta itu diperolehi. Contohnya zakat padi. Zakat padi musim padi lah. Zakat pendapatan disandarkan kepada zakat pertanian. Kaedah zakat pertanian maka dikeluarkan pada tahun semasa, ataupun sama ada semasa diperolehi pada setiap bulan, atau dikeluarkan pada hujung haul dengan menggabungkan keseluruhan pendapatan yang diperolehi pada tahun berkenaan. Maknanya zakat pendapatan contohnya macam saya sebut tadi lah, ada 13 nisab dia 13,000 berapa-berapa, ataupun 14,000 lah mungkin mudahnya, ataupun 13,700 800. Maknanya kalau cukup nisab kita itu cukup setahun, maka wajib untuk keluarkan zakat. Ataupun mungkin dia ada cara tolakan dia tu, ada cara kemasukan dan tolakan tersebut, maka boleh guna kalkulator zakat di zakatselangor.com.my. Mereka sediakan, jangan risau, insya-Allah. Macam saya sebut tadi, dunia makin moden, teknologi makin banyak, maka gunakanlah perkara-perkara tersebut. Kemudiannya zakat juga sebab namanya ibadah, dia terikat dengan rukun. Syarat ada 5, syarat am dia ada 5, manakala rukun zakat ada 2 sahaja. Yang pertamanya adalah niat. Niat dalam hati, bukan sebut, tapi niat dalam hati. Yang penting niat dalam hati. Bukan yang ini zakat yang wajib ke atas diikut, itu melafazkan niat. Ada ulama kata dia adalah sunnah atau harus, ada yang kata harus, sunnah, sebagainya. Ada orang kata dengan melafaz itu akan menghadirkan keyakinan dan juga lintasan dalam hati kita. Okey, tak ada masalah, insya-Allah. Kemudian niat betul, niat dalam hati. Kalau dalam hati tak ada apa-apa masa bayar tu, maka itu bukannya zakat. Yang penting niat hati, ini zakat yang wajib ke atas diriku dan keluargaku pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Yang kemudiannya, rukun zakat tersebut mestilah berlaku perpindahan harta daripada pembayar zakat muzaki kepada penerima zakat mustahik. Penerima zakat ini sama ada asnaf itu sendiri. Macam saya sebut tadi, kita kontak lembaga zakat, pusat zakat, kita tanya, siapakah asnaf yang berada di kawasan saya? Saya tinggal di kawasan sekian-sekian, siapakah asnaf zakat saya? Kita boleh bagi terus kepada asnaf tersebut. Ataupun kita boleh pergi pusat zakat, kita bagi kat pusat zakat kita, maka kita bagi terus. Saya nak zakat bagi kepada si fulan. Mereka insya-Allah akan cuba uruskan. Mereka akan nilai kalau betul dalam senarai asnaf mereka akan bantu. Begitulah, mereka cubalah, insya-Allah. Sekat saya dimaklumkan, sebab saya alhamdulillah hubungan dengan zakat, alhamdulillah, sebab saya penjaga mualaf, so mualaf pun memang terlibat langsung dengan zakat. Maka itulah, mudah-mudahan insya-Allah. Maknanya mesti berlaku pindahan. Macam mana dengan zakat? Saya berhutang dulu zakat. Seelok-eloknya tak perlu berhutang. Seelok kena ada pindahan tersebut. Sebab apa? Takut berhutang ini tak bayar-bayar. Kesian Kak Amir pula kena ganti balik, kena cover balik. Kemudiannya Amir nak minta, segan. Yang berhutang pula senyap je. Begitulah seterusnya berlakunya yang biasa kita dengar dalam bab hutang berhutang ini. Okay. Kemudian yang macam saya sebut tadi, jenis zakat. Jenis zakat ini ada 2 jenis. Zakat fitrah, zakat badaniyah. Zakat fitrah adalah zakat badaniyah, itu zakat yang diwajibkan pada bulan Ramadan menjelang Syawal. Kemudiannya yang kedua, zakat maliyah, zakat harta. Zakat harta ada bahagian-bahagian dia. Yang mana yang contohnya pertamanya emas perak, yang keduanya mata wang, haiwan ternakan, hasil pertanian, hasil galian, harta perniagaan. Kemudiannya ada juga dalam buku ini, eksklusif zakat oleh Ustaz Hamizul ini, orang lembaga zakat Selangor ini, dia tulis ini ada khilaf pada pandangan ulama. Ada juga zakat hutang, ada juga zakat madu yang minum tu,
bukan madu yang satu lagi tu, madu yang minum. Kemudian zakat hasil laut. Kemudiannya ada zakat yang juga berkembang mengikut perkembangan zaman, yang mana pada masa hari ini harta yang tertakluk kepada hukum zakat meliputi zakat pendapatan, wang simpanan, saham dan pelaburan. Itulah bahagian-bahagian zakat yang boleh kita sebut. Ada contohnya zakat fitrah, zakat perniagaan, zakat pendapatan, zakat emas perak, zakat saham, zakat pertanian, dan sebagainya. Okey, kemudiannya adalah bila dah sebut pasal jenis zakat, saya nak untuk terakhir pada hari ini, saya nak kepada penerima zakat. Inilah yang kadang ada orang yang sebab saya sebut tadi tajuk kita zakat penyucian jiwa, suci jiwa orang-orang pengeluar zakat, suci jiwa juga orang-orang penerima zakat. Sebab kadang ada orang tak jujur, ada orang tak amanah, mengaku dia sanggup untuk buat sebagainya semata-mata nak dapatkan duit zakat ini. Duit zakat ini sebenarnya duit ibadah. Kalau kita menipu untuk dapatkan zakat ini, maka ketahuilah kita berdosa. Kita menipu. Ini menipu, bukan yang betul-betul yang menipu. Memang menipu, berdosa. Sebab itulah hati-hatilah. Dan jangan sekali-kali kita, ya Allah, jadikanlah aku penerima zakat. Jangan sesekali, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi banyak-banyak doa, ya Allah, jadikanlah aku pengeluar zakat pada tahun ini. Kat mana penerima zakat ini? Disebutkan oleh Allah SWT. Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, hingga ke akhir ayat. Yang mana maksud dia, sesungguhnya sedekah itu ataupun zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil-amil yang menguruskannya, orang-orang mu'allaf yang dijinakkan hatinya. Ada hukum juga dalam bab mu'allaf ini. Ada orang, ada hukum juga, ada khilaf ulama' bagaimana pula mereka yang contohnya masuk kelas mu'allaf. Mereka layak tak dapat zakat? Dia susah, tapi dia belum syahadah lagi, tapi berminat dengan Islam. Kalau dalam kelas mu'allaf kami dimaklumkan bahawa kita bagi tempoh masa dia 1 tahun ataupun 1 haul. Maknanya kalau 1 tahun tersebut kita bantu dan sebagainya. Manakala kalau dia belum lagi syahadah tahun seterusnya, maka kita tak boleh bagi dah. Maknanya kita target 1 tahun dia mesti Islam. Bila dia dah Islam, maka dia akan menerima bantuan zakat atas nama mu'allaf. Mungkinlah kalau dia tak lepas lagi, ada masalah sebagainya, lepas 5 tahun di Selangor, 5 tahun panggilan mu'allaf, tak lepas lagi, maka kita masukkan dalam fakir ataupun miskin. Kemudian yang kelimanya untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya. Kemudian yang keenam, orang-orang yang berhutang. Kemudian yang ketujuh, untuk dibelanjakan pada jalan Allah fisabilillah. Kemudian yang ke-8, orang-orang musafir yang keputusan dalam perjalanan Ibn Sabil. Ketetapan hukum yang seminggu ini adalah sebagai satu ketetapan yang datangnya dari Allah. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itulah 8 penerima zakat, yang mana saya ceritakan detail sikit, iaitu fakir. Fakir ini miskin tegar yang hanya mampu memenuhi kurang daripada separuh keperluan dia dan keluarganya. Contohnya, si A memerlukan RM10 sehari, dia hanya mampu memperolehi 3 atau RM4 sahaja. Biasa-biasa contoh dalam bab ini kepada pelajar saya, iaitu kalau contohnya fakir ini, kalau kita sekarang ini dah sahur tadi, buka puasa pun belum makan lagi. Buka puasa yang semalam pun belum makan lagi sebab tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa tu betul tak ada apa-apa, bukan tak tahu nak masak apa. Buka fridge penuh, fridge tu bukan. Ini tak ada apa-apa, fridge pun tak ada, peti sejuk pun tak ada, apatah lagi nak buka peti sejuk. Itu maksudnya. Yang keduanya miskin, golongan yang hanya mampu memenuhi lebih separuh daripada keperluan, tetapi masih belum memenuhi keperluan sebenar. Contohnya, dia memerlukan RM10, tapi dia hanya dapat RM6 ataupun RM7 sahaja. Contoh mudah kita juga,
Buka puasa semalam, dah buka alhamdulillah. Sahur tadi tak bersahur sebab tak ada makan. Kalau fakir bukan setakat sahur, buka puasa pun belum makan lagi sebab tak ada apa-apa nak makan. Sahur of course lah tak makan lagi, memang tak dapat nak makan. Itu kalau fakir. Kalau miskin, buka puasa dah alhamdulillah, cuma sahur tadi tak makan sebab tak ada apa-apa nak dimakan. Kemudiannya yang ketiga, amil. Amil orang yang diamanahkan untuk mengutip dan mengagihkan kembali harta zakat. Mereka juga dinamakan sebagai pengurus zakat. Amil perlu dilantik oleh imam atau pemerintah Islam dan mempunyai prasyarat tertentu seperti berilmu, faqih, muslim soleh, amanah. Jadi amil amanah sebab dia pegang duit orang, bukan duit dia, duit orang. Dia kutip duit zakat tersebut. Duit zakat tu bukan duit dia, walaupun ada bahagian dia, tapi bukan duit dia, semuanya bukan duit dia. Kuat dan sihat minda dan fizikalnya. Sebab apa? Bila main dengan duit orang ni, duit banyak, orang bagi kat kita 3,000, 4,000, tak pernah dapat pun, contohnya 3,000, 4,000, maka kelabu mata, ambillah, pinjam, atas niat pinjam dan sebagainya. Wallahualam lah. Itu pun sebenarnya sebab namanya manusia. Kalau namanya robot, dia tak akan buat macam tu sebab kita dah setting diprogramkan, dia tak akan buat. Tapi manusia yang ada dalamnya naluri, ada nalurinya baik, ada sebaliknya, itu adalah namanya manusia. Kemudiannya yang keempat, mu'allaf. Orang yang baru memeluk Islam ataupun belum memeluk Islam tetapi hatinya sudah terpaut dengan Islam. Di Selangor diiktiraf sebagai mu'alaf 5 tahun selepas dia memeluk agama Islam. Selepas 5 tahun, mereka dianggap sebagai mukallaf. Itu sudah boleh dipertanggungjawabkan dengan syariat Islam. Maksudnya tak terima dah zakat bagi atas nama mu'allaf, melainkan dia fakir ataupun miskin. Di Selangor juga kita ada kelas untuk mu'alaf. Maknanya insya-Allah selepas 5 tahun, ada yang pelajar saya contohnya 1 tahun tu pun dah boleh dah boleh berdikari dah boleh semayang sendiri, dah boleh baca Quran, alhamdulillah. Itu semua adalah masing-masing, semuanya dengan izin dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala 4 yang seterusnya, dia 4 ni dia kalau ada yang sebut bahawa 4 yang dia zakat ada 8, penerima zakat ada 8. 4 yang atas itu yang paling utama, 4 yang bawah itu yang kurang utama. Layak tapi kurang utama. Okey. Kemudiannya suka untuk saya nak tutup ni. Lama sangat ni. Sebab dia kata dah setengah jam je, takut orang tak dengar pula. Pakat-pakat tutup pula. Okey. Hikmah zakat. Hikmah zakat pertamanya bersihkan harta kita daripada kotoran batini, iaitu pencampuran dengan hak milik orang lain. Sebab apa? Dalam Al-Quran sebut apa yang kita ada hak milik orang lain. Banyak sebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lupa dah ayat apa dia. Bila kamu dapat rezeki, jangan lupa dan hakum maklum lisaili wal mahrum. Dalam harta kita tu ada hak milik orang lain yang mana maklum, lisaili wal mahrum. Lisaili yang minta-minta, yang mahrum ini yang mengharamkan daripada meminta. Itu daripada segi terjemahan lah. Tafsiran dia panjang, ada cerita dia dan sebagainya. Dan maknanya dah harta kita ini ada hak milik orang lain. Jangan sesekali kita kata itu harta kita. Sebab apa? Kita dapat harta juga itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kena keluarkan harta tersebut ke arah jalan yang telah pun Allah tetapkan. Kemudiannya membersihkan jiwa orang-orang kaya. Bila sebut orang kaya ni, sebenarnya kalau kita ni dah jadi pengeluar zakat, orang kaya lah tu kita tu, alhamdulillah. Bukan sebenarnya orang kaya yang ada duit 10 bilion, 20 bilion sebagainya, bukan. Kalau kita ini dah berjaya menjadi pengeluar zakat, maka kita ni sebenarnya orang kaya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan yang dengar ini jadi pengeluar zakat pendapatan ke zakat fitrah, automatik lah. Terutamanya suami-suami yang naik pangkat pada bulan Ramadan jadi imam-imam, maka automatik mereka keluarkan zakat fitrah. Orang kaya lah tu keluarkan zakat fitrah. Keluarkan pula zakat pendapatan orang kaya-kaya lagi.
Keluarkan pula zakat emas perak, orang kaya lagi. Begitulah. Itulah nak katanya sebenarnya zakat ini memperbanyakkan lagi duit orang-orang kaya untuk terus menjadi pengeluar zakat. Sebab tak ada orang miskin pun, tak ada orang jadi bankrupt sebab keluarkan zakat. Cik, kenapa bankrupt cik? Oh, saya keluarkan zakat. Tak ada pun. Zakat tak akan bankruptkan orang. Yang buat bankrupt orang, sifat orang tu, sikap orang tersebut. Kemudian yang ketiga, hikmah zakat menyuburkan jiwa mereka dengan sifat-sifat terpuji seperti zuhud, pemurah dan qanaah berpada dengan apa yang ada. Kemudiannya yang keempat, menyemai sensitiviti yang tinggi dalam kalangan umat Islam sehingga menimbulkan sifat pengasih dan penyayang dalam diri orang-orang kaya terhadap asnaf zakat, menghaki sifat iri hati dan buruk sangka asnaf zakat terhadap orang-orang kaya. Orang kaya buat baik kepada orang-orang asnaf zakat. Asnaf zakat pula mendoakan orang-orang kaya. Ya Allah, jadikanlah, bukannya ya Allah bagilah dikeluarkan banyak, bukan. Tapi doakan, ya Allah jadikanlah aku sepertinya, untuk aku juga jadi pengeluar zakat sepertinya, dan tambahkanlah rezekinya dan rezeki aku. Membina jambatan ukhuwah antara orang kaya dengan asnaf zakat. Nah, seterusnya menumbuhkan perasaan kasih sayang padu dalam masyarakat. Kemudiannya mengurangkan kadar jenayah. Sebab kita bantu asnaf zakat, orang fakir miskin, maka mereka dibantu. Maka tak ada alasan lagi mereka nak buat jenayah, nak ragut ke, nak samun ke dan sebagainya. Kemudiannya adalah mewujudkan masyarakat yang seimbang dari segi kekayaan dan merapatkan jurak antara golongan kaya dan miskin. Kemudiannya membantu memenuhi keperluan hidup orang miskin dan menyelamatkan mereka daripada terjebak dengan perkara-perkara keji seperti pelacuran dan kekufuran. Kemudiannya menjadi payung kepada umat Islam yang memerlukan tempat berteduh, iaitu berupaya memenuhi keperluan mereka yang kurang bernasib baik. Sebab kadang kita memang menjadikan pusat zakat sebagai pusat nak minta duit. Pergi bank tak boleh, tak ada bank nak layarnya. Pergi bank, cik, pergi kaunter ambil nombor, pergi kaunter, cik, saya susahnya. Bank tak ada, cik, nak pinjaman ke sebagainya, bagi slip gaji sebagainya. Tapi pergi zakat, dia tak minta slip gaji. Dia akan nilaikan, dia akan ni. Dia kalau dia luluskan, dia bagi berapa tu, Alhamdulillah. Jangan pula kita, kalau memang kita memang memerlukan, jangan pula kita, takat ni je. Kata zakat banyak duit, tu pendapatan mukamah lagi berjuta-juta, takkan dapat ni je. Jangan tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Itu merupakan mereka apa yang mereka mampu keluarkan selepas melalui pertimbangan. Sebab apa, ini amanah orang, bukan duit individu. Kalau duit individu, orang datang jumpa saya tu keluarkan berapa pun, apa yang ada. Orang kaya kan, tadi kan siapa jadi pengeluar zakat, orang kaya kan, keluarkan apa yang ada. Tapi mereka tak boleh. Mereka kena nilai dulu, mereka kena siasat, mereka pertimbangkan dan sebagainya. Itulah merupakan SOP-SOP yang telah pun ditetapkan. Sebab apa? Mereka jaga duit orang, bukan duit sendiri. Bukan duit sendiri yang berhad. Okay. Seterusnya, sebagai penutup, suka saya nak bagi tahu perbezaan antara tiga perkara yang biasa kita dengar. Pertamanya infak, yang keduanya sedekah, yang ketiganya adalah zakat. Apa beza tiga perkara ini? Infak, sedekah, zakat. Infak adalah membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala secara umum. Dalam Quran, infak ini biasa disebut dengan nafkah. Kebanyakannya infak ini dimaksudkan dengan nafkah. Infak terbagi kepada dua, infak wajib dan infak tidak wajib. Infak wajib, dalam infak wajib namanya zakat, kafarah, nazar, memenuhi keperluan tanggungjawab wajib termasuk makan minum, tempat tinggal anak-anak, isteri dan ibu bapa ataupun pasangan dan ibu bapa. Manakala infak tidak wajib termasuk derma ataupun sedekah kepada pertubuhan kebajikan orang persorangan, membantu program dakwah, bersedekah tanam kemanusiaan dan sebagainya. Itu beza dia. Maknanya infak ini yang paling besar. Infak ada dua, wajib dan juga tidak wajib. Dalam infak wajib ada namanya zakat, kafarah, nazar, suami belanjakan sesuatu duit kepada isteri dan anak-anak. Okey.
duit suami kat mana nak habiskan lagi kalau tak kepada isteri dan anak-anak, daripada hobi-hobi suami lah. Hobi tu tak salah pun, tak ada masalah, cuma pastikan anak-anak ataupun dan juga isteri dan rumah tangga sentiasa terjaga. Kemudian infak tak wajib pula sedekah. Maknanya sekarang ni paling tinggi sekali adalah maknanya kita buat bulatan. Bulat yang besar itu ada namanya adalah infak. Manakala dalam infak tersebut ada wajib atau tidak wajib. Yang wajib adalah zakat, yang tidak wajib adalah sedekah. Untuk sedekah pula, sedekah juga mempunyai makna yang umum. Sedekah juga boleh jadi infak. Sama juga. Sebab ada orang sedekah ini kata sedekah ini bukan sedekah tenaga, bukan sedekah. Orang sebut, bila sebut sedekah ni, duit ni. Saya tunjuk contoh model lah, takut orang tak kenal. Ni duit RM1. Ni duit RM1 ni. Dia masuk tabung, itu namanya sedekah. Tak boleh jadi niat di zakat kalau kita tak boleh. Okay? Tak boleh kita masuk dalam tabung masjid, ini zakat, tak boleh. Zakat mestilah kepada tempat yang khas. Sebab apa? Masjid tak akan fokus pada asnaf. Sebab zakat ini untuk asnaf sahaja. Bukan untuk sesuatu yang lain. Dan seterusnya adalah zakat juga boleh jadi, sedekah juga boleh jadi infak ataupun zakat. Sedekah yang sunat infak, macam tadilah sebut tadi. Sedekah yang wajib adalah zakat. Maknanya kalau sebut infak ada dua, mungkin kita sebut dengan mata wang, dengan duit, ataupun infak juga dengan tenaga, kesihatan kita. Infak, saya infakkan diri saya fi sabilillah. Contohnya, saya infakkan saya untuk saya berceramah, berkuliah dengan percuma saja di mana-mana. Itu contohnya. Kalau setakat live ni tak ada masalah lah, insya-Allah. Benda tak ada masalah, boleh je. Kalau nak suruh saya pula macam hebat, tak adalah. Setakat kita tolong lah. Nak suruh belajar Photoshop ke, nak suruh belajar apa sebagainya, itu namanya infak. Okey. Sedekah umum, sedekah jadi infak ataupun zakat. Sedekah juga melibatkan apa-apa kebaikan yang dilakukan, sama ada melibatkan pemberian harta ataupun tidak melibatkan harta. Tanggapan menggantikan sedekah adalah pemberian sunat semata-mata tidak tepat. Hakikatnya sedekah boleh jatuh hukum wajib dan boleh jatuh hukum sunat. Sebab apa? Dalam Quran ada sebut zakat pada perkataan sedekah. Kemudiannya zakat pula. Zakat ini adalah wajib secara mutlak. Maknanya infak atas sekali, bawah dia sedekah, bawah dia lagi zakat. Maknanya zakat ni khas untuk sesuatu kepada asnaf yang telah pun saya sebutkan 8 perkara tadi. Itu namanya zakat. Okey. Hukum menunaikan zakat wajib secara mutlak, tiada zakat sunat seperti mana yang sedekah sunat dan infak sunat. Sebab itu Islam memberikan zakat sebagai ibadah yang mempunyai syarat-syarat yang tertentu. Sebagai seorang Muslim belum memenuhi syarat yang wajib, maka tidak wajib menunaikan zakat. Contohnya, sekiranya anak isteri tidak punya makanan pada hari raya, seorang suami berhak untuk tidak mengeluarkan zakat fitrah ke atas mereka kerana tidak mampu. Bahkan jika dia masih berzakat sehingga menyebabkan tanggungan wajibnya tidak mendapat makanan cukup dan kelaparan, dia dihukumkan berdosa dan haram. Maka itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan zakat. Merupakan menyucikan jiwa kita, sama ada kita sebagai pertamanya pengeluar zakat, menyucikan jiwa juga kita sebagai penerima zakat. Maka juga sama juga kalau sedekah tadi disebut infak, sedekah, zakat adalah hak milik kita sempurna, halal, bersih, suci. Bukannya syu'bah pula dah. Syu'bah itu qiraat rawi daripada Asim. Okey, syubhah bukan syubhah. Ingat hadis Nabi sebut al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa min bainihima umurun mushtabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas. Di tengah-tengah antara halal dengan haram ini ada satu namanya halam. Itu dengan syubhah itu yang mana perkara tersebut yang perlu kita teliti dan sebagainya. Janganlah kita ambil perkara syubhah tersebut. Okey. Contohnya duit kita jumpa dalam beg, kita jalan ada nampak beg,
ataupun kita jumpa kereta buruk, kita buka, dalam berita ada satu berita buruk ni, ada 700,000 dalam tu, duit tu tak boleh keluar zakat sebab bukan duit kita, dia mesti duit kita. Menang ke, cabutan ke, ataupun apa sebagainya, ataupun ada orang bagi hadiah tiba-tiba 1 juta, Ustaz ambillah Ustaz, saya bagi kat Ustaz 1 juta, Ustaz gunalah untuk keluarga Ustaz. Tu maka kenalah keluarkan zakat duit tersebut. Kalau dia kata duit ini saya bagi Ustaz untuk bagi sedekah kepada mereka memerlukan, itu bukan harta kita, tak boleh guna pun, sebab dia suruh bagi kepada orang memerlukan. Maknanya kita ni sebagai orang tengah. Dia sebut memerlukan, sebab kalau dia sebut asnaf, maka letih kita kena pergi jumpa lembaga zakat lah, bagi kat asnaf. Okay. Dan seterusnya juga adalah nak kata apa, bab zakat ini juga, bab sedekah ataupun bab infak ini juga, maka kalau duit tersebut, duit yang kita jumpa, RM10 ke RM1 atas lantai dan sebagainya, boleh kita letakkan dalam tabung, walaupun ada kaedah-kaedah jumpa barang luqatah, tapi kita kena faham lah, maknanya kalau jumpa barang luqatah tersebut, jangan cepat-cepat jumpa duit 100, jangan cepat masuk tabung, kesian siapa yang mencari. Saya pernah mengalaminya. Bawa duit, memang duit tu RM50 je, memang betul-betul tu kisah benar, RM50 je, jatuh tercicir kat masjid, kat surau. Lepas tu nampak ada seorang tu pegang duit tu, macam mana saya bawa, saya gumpal duit tu, saya lipat-lipat tu, kita kenal kita lipat macam mana, kawan tu masuk dalam tabung. Kita nak tak nak memang malu muka, cari siapa yang pegang tabung tersebut, minta maaf tuan, minta maaf, saya duit tu je saya ada tuan, maaf lah tuan, yang ni ke? Yang ni, terima kasih tuan, tak apa, itu kalau awak tipu lah. Tak tuan, memang duit saya, sungguh, wallahi. Alhamdulillah. Tu nak katanya, jangan cepat-cepat tabung. Tapi kalau 10 sen tu insya-Allah lah. Kalau RM1 dan sebagainya, maknanya kaedah cara luqatah juga kena belajar jugalah. Ada isytihar 3 hari, seminggu sekali, sebulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, setahun sekali, sebagainya. Itulah kaedah-kaedah yang perlu kita belajari lagi. Itulah dia, apa beza zakat dengan infak, dengan sedekah, dan juga bagaimana zakat ini menyucikan jiwa kita. Jiwa kita ada 2, pengeluar zakat, penerima zakat. Dua-dua insya-Allah suci hatinya, suci jiwanya, yang seterusnya adalah suci hartanya insya-Allah. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, di kesempatan ini juga, sebab saya buka topik zakat, maka tunaikanlah zakat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Tak susah pun, login je. Masuklah pusat-pusat zakat negeri masing-masing, negeri Selangor, FPX, zakatselangor.com.my. Di sini Tuan Muhammad Safian tanya, bila kan tanya bila boleh zakat ini, waktu afdal dia. Kalau zakat fitrah contohnya, zakat fitrah afdal dia sebelum solat raya, tu afdal. Tapi sunat untuk kita bayar daripada 1 Ramadan sampai kepada malam sebelum raya. Malam raya tu kita sunat lagi, tapi paling afdal ni paling terbaik ni, maknanya level dia terbaik tu. Cuma kalau sekarang ini memanglah kita boleh lah bayar sebelum raya tu, solat raya biasanya pukul 8, pukul 8.30. Maka sebab masing-masing pray at home, tu imam nanti yang khutbah nanti suami-suami, wallahu alam lah, itu kaedah nanti, maka masa tu boleh nak bayar. Tapi kalau sebelum ini, tahun-tahun sebelum ini, bila orang tanya saya bila afdal, tak payahlah bayar yang afdal tu, letih, takut tak terbayar, tanggung dosa. Maknanya bayar dulu untuk keluarga dulu pada hari-hari sebelumnya, 1 Syawal, 1 Ramadan, 2 Ramadan, 13 Ramadan sebagainya, bayar dulu. Cuma kalau hari raya, sebelum solat raya, kalau macam tahun-tahun sebelum ini, tengok ada peluang boleh bayarlah untuk kita je. Bayar untuk seorang dulu, dapatlah pahala afdal bayar zakat. Itu je. Okey. Terima kasih. Ahan Tebu ni, waris saya ni kat Sarawak. Kami zakat Selangor cuba
sebaik mungkin untuk bantu. Jadi pakat-pakatlah jadi orang tengah, jadi mata-mata untuk kami bagi sampaikan maklumat. Mudah-mudahan insya-Allah tak ada orang tercicir. Terutamanya musim-musim PKP ini ramai yang mengadu masalah sebagainya. Begitulah. Tapi doakan banyak-banyak doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita, mudahkan pusat zakat kita, dan juga mudahkan mereka-mereka yang lain. Mudah-mudahan insya-Allah dia juga satu tempoh untuk kita rapat, kenal, mesra dengan keluarga kita, dan juga mudah-mudahan dia juga satu tempoh atau masa-masa untuk kita beribadah, dan juga kita menyucikan hati kita, mohon taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya di bulan Ramadan yang mulia ini insya-Allah. Maka cukuplah sekadar itu perkongsian pada pagi yang berbahagia ini, pengisian berkenaan dengan zakat penyucian jiwa. Jiwa siapa? Jiwa pengeluar zakat dan juga jiwa penerima zakat. Dua-dua kena bersih. Okey, mudah-mudahan insya-Allah. Ampun dan maaf ada salah dan silap. Insya-Allah ada pun rezeki, kita bersua lagi. Ada jemputan pun kita bersua lagi lah insya-Allah. Wallahu taala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.